Okey, seterusnya cikgu akan edarkan petikan daripada yang bertajuk hasil sumber pendapatan daripada alam ni. Daripada alam ni kita akan dapat sumber pendapatan. Daripada alam ni juga kamu boleh buat aktiviti untuk memuliakan alam ni. Okey. Kalau kita tengok apakah aktiviti yang berkaitan dengan alam. Siapa yang tahu angkat tangan? Aktiviti yang berkaitan dengan alam. Lagi? Berkelah. Lagi? Pergi melancong, melawat. Okey, buat gotong royong. Okey, petikan ini iaitu alam penomistri. Saya akan bagi awak satu orang dan kita akan mula-mula sekali kita akan baca. Okey, untuk menghayati lagi, kita baca apa aktiviti dan dalam teks yang berkaitan dengan alam ni. Yang mana kamu akan menerokai membuat aktiviti yang berkaitan dengan alam. Dan kamu cakap tadi, satu aktiviti perkemahan. Okey, kita tengok. Okey, boleh baca sama-sama. Mula. Dan anggota persatuan penangkap yang lain berada di tempat perkemahan. Mereka menjalankan berbagai aktiviti. Muslim mencatat aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Mari kita baca catatannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. 14 Mac 2008. Kami tiba di tapak perkemahan. Aku terpesona melihat keindahan alam yang belum diteroka. Terdapat banyak flora dan fauna yang menarik perhatian kami. Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan ditugaskan memasang kemah masing-masing. Kemudian kami mencari kayu api dan memasak makanan bersama-sama. Aku berasa sungguh seronok. Inilah pengalaman pertama aku berkemah. 1. 15 Mac 2008. Aktiviti meredah hutan dilakukan. Inilah aktiviti yang aku tunggu-tunggu. Berbagai jenis tumbuhan dan haiwan yang kami temukan. Aku lihat burung di hutan tinggi-tinggi kerana masing-masing bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Kami juga nampak dengan jelas seekor tenggiri mengurungkan dirinya. Kata Cikgu Kahar, begitulah cara tenggiri melindungi diri daripada musuh. Kami juga nampak tupai-tupai dan kura-kura. Seekor pelanduk lari di pangkupang apabila melihat kami. Kami berjalan diiringi bunyi terian yang nyaring dan bersaut-sautan.
lingkungan. Iaitu akan mengatakan bahawa kayu-kayuan di negara kita amat berharga. Aku juga hairan melihat beberapa jenis bunga yang sungguh cantik dan aneh yang kami temukan. Kami juga nampak pokok rotan, buluh dan tenau. Aku memberitahu kawan-kawan tentang kegunaan pokok rotan dan buluh. Okey, terima kasih. Dengar. Okey. Bonsai, Faiz dan Ranjit, aktiviti mereka ialah berkemah. Dalam petikan ini berkaitan dengan perkemahan. Mereka membuat perkemahan di hutan, mungkin hutan lipo, mungkin dalam hutan. Okey, kalau awak tengok dalam gambar tersebut, ada tak kaitan dengan ini? Ada sedikit. Okey. Kami tiba di tapak perkemahan. Aku terpesona melihat keindahan alam yang belum diteroka. Alam yang belum diteroka bermakna itu hutan semula jadi. Ada pokok-pokok besar, air yang jernih. Ada flora dan fauna yang masih segar. Yang tidak diteroka lagi. Kalau dah teroka, ditebang, diambil balaknya, dihapuskan segala tumbuh-tumbuhan dan ditanam dengan tanaman lain, bermakna itu tak diteroka, dimusnahkan. Banyak terjadi sekarang. Okey, terdapat banyak flora dan fauna yang menarik perhatian. Kata flora dan fauna. Kamu flora tu apa dia? Adil? Merujuk pada apa flora ni? Bunga-bunga. Fauna? Okey. Dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ada yang memasang kemah, mencari kayu api dan memasak. Seronok pengalaman mereka di sini. Okey, aktiviti yang pertama, mereka mencari tumbuhan dan haiwan yang mereka temui. Mereka terlihat seekor tenggiling. Apa itu tenggiling? Haiwan. Haiwan yang bersisik. Mungkin haiwan itu bersisik. Sekarang ini mahal. Seekor tenggiling 1 kilo 180. 1 kilo daging tenggiling. Itu menyebabkan tenggiling terlapu pupus akibat daripada kesan daripada kerakusan manusia. Kamu sekarang ni kamu boleh tengok hanya di zoo. Saya nak tengok kalau zaman dulu senang aja. Kalau musim bunga durian, boleh tengok tenggiling. Dia makan buah, dia makan bunga durian. Sekarang nak tengok tenggiling, kena pergi ke zoo. Tengok dalam internet. Itu sahaja. Benda itu dah pukul. Kesian. Sepatutnya benda itu berkeliaran di tempat kita ni. Benda tu dah pukul. Kerana kerakusan manusia. Manusia bilakan duit. Okey. Kami juga nampak sumpah-sumpah dan kepura. Sumpah-sumpah yang kepura. Kepura tu kura-kura. Okey, pelanduk reriang. Kalau kamu pergi ke hutan yang bunyi nye, itu reriang. Jangan takut, itu bukan suara yang pelik, itu reriang. Dan ada juga berbagai jenis pokok seperti halban, ulai dan cingang. Pokok halban, ulai dan cingang. Ini pokok-pokok ada di tempat-tempat yang tertentu saja. Pokok ini pun telah pupus. Kalau dulu waktu kita nak buat rumah,
buat rumah, pokok merbau, pokok cengar, pokok meranti. Sekarang satu kaki pun hampir puluhan ringgit. Awak tengok dalam kelas kita ni, kelas muzik kita ni, tengok binaannya papan. Papan ini amat mahal sekarang. Walaupun awak kata papan, saya rumah saya papan, bermakna rumah tu sekarang ni orang kaya. Dah terbalik. Okey. Kayu kayan di negara kita amat berharga. Di negara kita orang yang jabatan yang ada jabatan yang akan menyelia kayu-kayu, iaitu jabatan hutan. Setiap negeri ada jabatan dia. Daripada kayu ini ditebang boleh jadi sumber ekonomi. Faham tak? Okey, seterusnya. Aku juga heran melihat beberapa bunga yang cantik dan aneh yang kami temukan. Di dalam hutan ini terdapat bunga yang pelik. Contohnya, orkid. Orkid itu sebenarnya berasal daripada hutan, diambil, diklon dan dimodify. Jadi cantik, warna kuning campur warna merah, lepas tu dinamakan dengan nama yang baru. Sebenarnya benda-benda ini berasal dari hutan, tempat-tempat yang tinggi. Okey, seterusnya kami juga nampak pokok rotan, buluh dan anau. Aku memberi kawan-kawan tentang keadaan pokok rotan dan buluh. Rotan, kalau kita tahu rotan, banyak kegunaan rotan. Yang pertama, rotan untuk kerap tangan. Yang kedua, rotan juga boleh buat perabot. Mahal. Okey, buluh pun sama. Boleh buat kerap tangan dan perabot. Seterusnya, diguna kamu gariskan perkataan yang saya akan pilih, iaitu yang pertama, iaitu kata ganda. Terdapat beberapa kata ganda di dalam petikan tersebut. Perkataan yang berulang. Terdapat mungkin 2 ataupun 3. Kita cari unsur-unsur kata ganda yang terdapat di dalam petikan ini. Yang pertama, kita tengok perenggan yang pertama. Ada tak? Apa dia? Maksimum. Dua. Sama-sama. Kata ganda tak? Sekarang ni kita akan tentukan. Okey, seterusnya. Tunggu-tunggu. Empat. Tinggi-tinggi. 5. Sumpah-sumpah. Sesumpah. 6. Kekura. 7. Berliang. 8. Okey. Kayu kayan. Okey. Kita ambil 8 saja. 8 saja. Ini kata ganda yang terdapat di dalam petikan. Okey, tolong baca Hazli. Dua. Jangan awak tulis, jangan awak garis. Sumpah-sumpah.
hitam pukar satu lagi. Kayu kayang. Okey, inilah kata ganda yang terdapat di dalam petikan. Seterusnya, senyap kamu cari dalam 2 ataupun 3 kata kerja. Mulakan kata kerja. Tak payah banyak. 5 aja kata kerja. Biasa kita nak 5 kan. Dapat? Okey, yang pertama. Dapat? Syahidah. Yang pertama kata kerja. Memasang. Yang kedua, Izaki. Mencari. Yang ketiga, Abu Bakar. Memasak. Memasak. Itu tak nak banyak, nak 5 aja. Keempat, Alif. Meredah. Yang last kali, kelima, Adib. Ha? Mencatat. Okey. Daripada kata kerja ini, daripada kata ganda dan kata kerja yang terdapat dalam petikan ini, maka kita tengok satu petikan ini banyak makna. Banyak aktiviti yang kita boleh buat. Okey. Itu kalau kamu baca petikan, tolong tengok apa yang ada dalam petikan tersebut. Dimasukkan kata ganda, dimasukkan kata kerja. Okey, daripada kata kerja ni kita boleh kembangkan lagi untuk membina ayat mudah. Okey, cikgu nak kamu bina ayat mudah dalam masa ayat mudah saja. Saya akan tanya, kamu bangun. Dengan spontan. Okey, cikgu bagi masa fikir 2 minit. Tak payah tulis, spontan saja. Spontan. Okey, cikgu tunjuk, bangun. Nazri, memasang. Kami ditugaskan memasang kemah di hutan. Okey, bagus. Yang kedua, Anis, mencatat. Kami mencatat nama-nama pokok. Okey, kami mencatat nama-nama pokok. Mencari, Suhaida. Kami mencari kayu api. Bagus. Amir, memasak. Kami memasak di dalam hutan. Kami memasak di dalam hutan. Boleh? Zaimi, meredah. Kami meredah hutan. Kami meredah hutan. Bagus. Okey? Nampaknya kamu faham apa yang kamu baca dan kamu ayati daripada petikan ini. Seterusnya. Seterusnya, di hadapan kamu ada kotak. Di dalam kotak ini ada 4 soalan. Ada 4 soalan yang berkaitan dengan perkemahan. Jadi, wakil daripada kumpulan masing-masing akan mengambil satu soalan dan kamu akan buat dalam kumpulan masing-masing. Cikgu nak kamu buat perteminda dahulu, lepas tu baru bina karangan tersebut berdasarkan apa yang cikgu nak. Okey. Okey, kumpulan yang pertama, Alif. Okey, apa benda, Alif? Berdasarkan teks dan gambar, angka perteminda lebihnya satu perihal kereta perkemahan sekolah
Okey, kumpulan yang pertama dia menceritakan perihal perkemahan. Yang kedua, Aiman, datang ambil. Baca. Okey, Peta, Minda, apa dia? Buat satu perbualan. Okey, perbualan mungkin 2 orang dia dah pergi berkemah, dia berbual. Okey, duduk. Yang ketiga, Anis. Berdasarkan teks dan gambar, kamu berpeminda dan sini kami laporan perkemahan sekolah anda. Okey, laporan yang kita telah belajar sebelum ni. Yang keempat, yang terakhir sekali. Naimi. Berdasarkan teks dan gambar, rangka berterminda dan tuliskan surat kiriman tak rasmi bagi memberitahu tentang perkemahan sekolah anda. Okey. Surat tak rasmi. Okey, kamu masuk dalam kumpulan masing-masing dan boleh berbincang daripada sekarang. Lepas tu, kamu buat determina dahulu. Lepas tu kita akan bina cadangan dalam masa yang sampai habis lah. Okey, boleh bina sekarang. Okey, buat determina dulu. Apa arahan yang cikgu dah bagi?